Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel Syafiq Akmal. InsyaAllah pada hari ini Ustaz nak kongsikan PDBC secara maya dalam tajuk adab, iaitu cintakan sunnah Rasulullah, surat 140 yang berada di bawah ni. Baik, kita tengok gambar yang pertama, menjadi anak soleh, membaca Al-Quran, menghormati orang tua, bercakap perkara-perkara yang baik, menuntut ilmu. Okey, dalam gambar tu semua perkara-perkara yang baik. Baik, pengertian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang bersumberkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ucapan, perbuatan, sifat serta akhlak yang diberitakan oleh sahabat baginda. Sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, dia pernah tengok Nabi, dia pernah tengok Nabi bercakap, dia pernah tengok perbuatan Nabi, dia pernah tengok sifat-sifat Nabi ni. Itu maksudnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat 141 ada gambar menutup aurat, ada gambar mengasihi ibu bapa, ada gambar menghubungkan silaturrahim, berbakti kepada ibu bapa, menjaga kebersihan, mengutamakan tangan kanan. Baik, semua tu adalah perkara-perkara yang baik yang Nabi buat, yang Nabi buat. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surah Al-Hasyr. Maksudnya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu kita ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah pilih Nabi. Allah pilih contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa yang Nabi buat selaras apa yang Allah suruh. Allah suruh semayang, Nabi semayang. Allah kata jangan minum arak, Nabi tak minum arak. Itu maksudnya. Maksudnya bila kita nak buat baik, senang aja ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini sunnah perkataan. Yang pertama iaitu semua ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk suruhan dan larangan. Baik, kelebihan membaca Al-Quran daripada Abu Humamah radhiyallahu anhu, katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu semua membaca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Syafaat ni apa? Pertolongan kepada orang yang membacanya dan beramal dengan hukum hakamnya. Dia kata apa? Hendaklah kamu semua membaca Al-Quran, dan Al-Quran itu akan datang pada hari akhirat untuk memberi pertolongan kita. Okey. Semak diri kita berapa kali dalam sehari kita baca Al-Quran. Baik, yang nombor 2, jauhkan sifat sombong dan bangga diri. Daripada Harisah ibni Wahab, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahukah aku memberitahu kepada kamu siapakah ahli-ahli neraka? Mereka itu ialah orang yang keras kepala, sombong, suka mengumpul harta tapi tidak suka membelanjakan untuk kebaikan. Cerita dia macam ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dia kata, nak tak tahu siapakah ahli-ahli neraka? Nabi Muhammad ni bagi tahu dekat kawan-kawan, dekat sahabat-sahabat dia, iaitu ada 3 ciri. Yang pertama, keras kepala, degil. Okey. Yang kedua, sombong dia. Dan yang ketiga, mengumpulkan harta yang banyak, tapi nak bagi sedekah dekat orang susah tak nak bagi. Sebab dia kata kalau bagi duit dekat orang nanti dia miskin. Okey. Itu contoh yang tidak baik, iaitu sifat
mazmumah, sifat yang tercela, sifat yang tak baik. Jangan kita ikut sifat sombong, kerana ialah ciri-ciri orang yang masuk ke dalam neraka. Ini perbuatan pula. Segala perbuatan Nabi Muhammad SAW disampaikan oleh para sahabat baginda. Okey, semua perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad. Yang pertama, mengutamakan anggota kanan. Diriwayatkan daripada Aisyah. Aisyah ni siapa? Iaitu isteri Nabi Muhammad SAW. Bahawa beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW suka memulakan dengan anggota kanan ketika memakai kasut dan bersuci. Yang kedua, merendah diri. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah SAW sentiasa merendah diri dan terlebih dahulu memberi salam kepada siapa yang dijumpai walaupun kanak-kanak. Ada yang ketiga, menggosok gigi. Riwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, Rasulullah SAW apabila bangun daripada tidur, baginda menggosok giginya dengan menggunakan siwak atau kayu sugi. Siwak ni kayu sugi, gosok gigi. Dalam lagu pun ada, bangun pagi gosok gigi, lepas bangun pagi gosok gigi. Rupanya ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepentingan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pentingnya sangat nak ikut sunnah Nabi, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni? Baik, yang pertama, menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasul. Apa bukti kalau kita cinta pada Rasul? Dengan mengikuti sunnah, perbuatan dan percakapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mendapat syafaat. Ini penting. Akhirat nanti kita dihimpunkan, kita minta tolong kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, tolonglah aku, tolongkan aku untuk masuk dalam syurga. Nabi pun tolong, insya-Allah. Nombor 3, terhindar daripada melakukan perkara yang dimurkai. Yang keempat, membentuk umat berperibadi mulia. Dan yang terakhir, menjadikan diri lebih beristiqamah dalam ibadah. Kita latih diri kita untuk beribadah. Maksudnya bila dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus kita ambil uduk, kan? Bersihkan diri, ambil uduk dan terus kita sembahyang. Cintakan sunnah Rasulullah. Maksudnya sunnah ni terbagi kepada dua, iaitu perbuatan dan juga percakapan. Kita latih diri kita agar kita ikut sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita ikut sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad, insya-Allah Allah pun suka. Kalau Allah suka, Allah akan letakkan dan masukkan kita dalam syurga Allah. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.